Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan dan saya hormati Tuan Pengerusi, sahabat saya Tuan Azmi, ustaz-ustaz, tuan-tuan imam, tuan-tuan, puan-puan ahli jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat juga kita jumpa setelah lama, dah 3 bulan. Hari itu last yang terakhir saya pergi umrah lah. Bulan 3 tak dapat, bulan 4, bulan 5, dan malam ni insya-Allah dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita berjumpa lagi untuk kita mendalami ilmu berkenaan dengan ilmu faraid, ilmu harta pusaka. Dan yang lepas saya dah beritahu berkenaan dengan bagaimanakah ilmu tentang hibah, Dan malam ni juga saya akan terangkan berkenaan dengan ada 10 golongan yang perlukan hibah. Kalau kita tak buat pun tak mengapa, tapi kita kena tahu apabila kita berada di dalam golongan ini, sama ada ahli keluarga kita, sama ada adik-beradik kita, kemudian ipar kita, kawan-kawan kita, maka kita kena tahulah bila keadaan ini berlaku, maka kita janganlah cepat melenting. Sepatutnya bila harta ni dibahagikan kepada adik-beradik, kita dah melenting. Kenapa pula adik-beradik aku masuk campur? Sebab kita tak faham. Padahal kita ada golongan-golongan tertentu yang mana harta pusaka ini akan dimasuki, yang diwarisi oleh adik-beradik, yang pada menurut kita, kenapa adik-beradik aku sibuk masuk dalam harta pusaka aku? So kita kena faham dekat sini. Jadi saya ulang baliklah berkenaan hibah. Semua faham hibah dan wasiat juga, tak apalah, nanti saya buka soalan berkenaan dengan hibah, berkenaan dengan wasiat dan sebagainya. Boleh buat pertanyaan nanti insya-Allah. Dan malam ni saya ulang balik apakah dia hibah. Hibah ni merupakan pemberian. Banyak ayat Quran. Apa dalil dia? Allah Subhanahu Wa Taala sebut, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan dapat mencapai darjat kebaktian, kebajikan yang sempurna sehinggalah kamu memberi sedikit harta pusaka, harta kamu lah, harta kamu, sedikit harta kamu kepada orang lain. Kamu memberi. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa atal mala ala hubbihi zawil qurban wal yatama wal masakin wa benas sabil wasaili. Dan hendaklah kamu memberi harta yang kamu sayangi kepada orang-orang miskin, kepada anak yatim, kepada kaum kerabat, kepada musafir yang meminta, dan banyak lagi ayat-ayat berkenaan dengan hibah ini. Betul, hibah ni kebanyakan kes-kes yang mana yang saya uruskan, kebanyakan ni membantu dalam urusan harta pusaka. Mana tidaknya kadang-kadang mereka ini apabila tidak buat hibah, mereka ni dalam keadaan terperanjat. Bila suami itu meninggal, isteri ni dia menangis. Kenapa dia menangis? Sebab apa? Rumah yang dimiliki bersama dengan suaminya sepatutnya dia dapat. Sepatutnya bila suami meninggal dan rumah itu akan menjadi milik dia. Tetapi sebaliknya. Sebab apa? Dia terpaksa berkongsi hak rumah itu bersama dengan adik-beradik, bersama dengan ibu mertua dia, bapa mertua dia dan anak-anak dia. Sebab dekat sini kita tak faham. Sebab apa? Bila kematian kita, harta itu bukan lagi milik kita, bukan lagi milik si waris, suami kita bukan, tetapi dia telah menjadi milik yang ramai. Di sini ramai orang yang tak faham. Sebab itu bila berlaku kematian, ada seorang makcik tu jumpa saya, ustaz, bila arwah meninggal, kenapa rumah tu saya tak dapat? Kenapa saya kena berkongsi dengan adik-beradik suami?
Kenapa saya kena berkongsi dengan mak mertua, bapak mertua? Sebab dia tak faham. Saya beritahu dia, makcik, sebenarnya bila kematian berlaku, makcik ada anak perempuan berapa orang? Makcik ada seorang anak perempuan. Dia kata bila anak perempuan ini, dia tidak boleh memiliki rumah itu. Dia terpaksa berkongsi dengan adik-beradik arwah, adik-beradik suami, adik-beradik suami akak, makcik. Saya beritahu dia. Dia baru dia tahu, oh ya macam itu. Ya terpaksa sebab mereka itu hak mereka. Mereka itu tergolongan dalam 25 golongan faraid. Saya pun belum terang lagi waris-waris 25 golongan faraid ni yang berhak ke atas harta pusaka kita. Dan 6 daripadanya adalah golongan yang utama, yang mana tak dapat tidak mereka ini mewarisi harta pusaka ini. Ingat lagi siapa? 6 golongan utama tu yang tak dapat tidak mereka ini tidak ada penghalang. Siapa? Mak ayah, suami ataupun isteri, anak lelaki, anak perempuan. 6 golongan ini jangan tuan-tuan menafikan mereka. Bila berlaku kematian 6 orang ni, baik buruk mereka ni akan dapat. Pasti dapat, tidak ada penghalang. Tetapi adik-beradik dia adalah pilihan. Kadang-kadang dia dapat, kadang-kadang dia tak dapat. Dia tengok pada kategori suami dan isteri itu. Kalau dia tak ada anak ataupun kalau dia tak ada anak perempuan saja, baru adik-beradik mengambil tempat ke atas satu pusaka tu. Dekat sini kena fahamlah. Ini tidak. Kadang-kadang bila saya cerita, puan, adik-beradik suami ni dia ada hak ke atas satu pusaka puan ni. Dia ada hak ke atas rumah. Kenapa pula ustaz? Mereka ni apa hal pula? Rumah ni rumah saya. Dia tak faham. Kita terangkan sebiji-sebiji, satu-satu kita terangkan, puan, rumah ini hak dia kepada waris-waris. Apa golongan dia? Ada 25 golongan faraid. Yang perlukan rumah itu siapa? Anak apa semua. Tapi disebabkan puan ini tidak ada anak ataupun puan ini anak perempuan saja, maka adik-beradik mengambil alih di situ, berhak ke atas harta itu. Jadi puan tak boleh menghalang mereka daripada mengambil harta puan, sebab itu hak mereka. Di sinilah kita kena main peranan. Kita kena tahu. Bila berlaku kematian, kita kena ke depan dan kita kena faham. Jangan kita melenting. Selalunya kita melenting ni kita tak faham saja. Kita tak faham. Kita melenting, kata kenapa aku tidak? Ini rumah ni rumah aku. Tanah ni tanah aku. Aku bersama dengan isteri aku dulu. Sebab kita tak faham. Okey. Hibah ini kebanyakannya dibuat pada masa bila? Pada masa kita hidup. Pada masa kita hidup ni lah. Katakanlah kita tahu bahawa anak kita ni 30 tahun kahwin dan aku tidak ada anak. Jadi bila tidak ada anak, aku ada 5 biji rumah. Contoh, kita ada macam tu Haji ada 5 biji kan. Lebih kurang lah kan. Okay. 5 biji rumah. So kita menganggap bahawa bila kematian aku nanti, isteri aku akan dapat semua rumah tu. Kita beranggapan ini. Kita tak ada anak. Kita tak faham bahawa isteri tidak menghabiskan semua harta pusaka kita. Dia terpaksa berkongsi dengan adik-beradik arwah. So apa dia terpaksa buat? Bukan kita menafikan niat kita buat hibah ni, bukan kita menafikan hukum faraid, tidak. Tetapi sebagai suatu alternatif untuk kita mempermudahkan waris-waris kita. Isteri kita dah tak bekerja, pendapatan aku yang sara dia semua. Jadi bila kematian aku, bila aku tidak buat sesuatu, maka harta ini pasti dan pasti dia akan berkongsi dengan adik-beradik arwah. Itu ada 5 biji. Okey lagi. Ada di Bandar Tun Razak hari itu sebiji rumah. Sebiji rumah saja. Berkongsi dengan 8 orang adik-beradik arwah. Bayangkanlah. Isteri berkongsi dengan 8 orang adik-beradik. Bayangkanlah 8 orang dengan isteri seorang. Isteri kata, abang, bagilah rumah ni dekat saya. Saya seorang, saya tak ada pendapatan. Suami saya aja lah yang ada rumah ni. Apa kata adik arwah? Abang arwah kata apa? Kakak nak rumah ni boleh, tak ada masalah kakak. Kakak ambil lah rumah ni. Tapi dengan syarat, kakak kena bayar kepada kami. Jadi kakak kata, mana saya ada duit? Duit ni duit arwah suami saja. Saya mana ada duit? Kalau kakak tak ada duit, saya dan adik-beradik lain ni, saya nak beli rumah ni. Betul lah. Sebab dia ada hak. Jadi abang ni, dia ada duit banyak. So dia kata, tak apalah kakak tak ada duit, tak apa, saya bayar kakak 100,000 dan saya ambil rumah ni. Rumah harga dalam 800,000.
Dia ambil rumah tu, dia bayarlah pada kakak. So kakak nak duduk mana kakak dia? Dia terpaksa halau daripada rumah tu. Duduk dalam mana-mana, merempat mana-mana. Inilah yang berlaku sebab kita tak faham. Kita beranggapan tak apalah, mah tak apalah mah. Bila abang meninggal nanti rumah ni jadi hak kau lah. Senang cakap. Kita tak faham. Tetapi dia akan struggle nanti. Dia akan berkongsi, dia akan fight dengan adik-beradik yang lain. Dia akan fight dengan waris-warisnya kalau kita tak tahu. Walaupun rumah kita separuh, macam joint account. Tak apa, nanti sekejap saya akan ceritakan. Saya ulang balik lah. Jadi hibah ni bila dia buat semasa hidup, apa berlaku dengan hibah harta ni? Katakanlah haji kan, haji ada sebiji rumah. Haji kata pada isteri, mah, tak apalah mah, abang nak hibahkan rumah ni pada engkau. Tiba-tiba besoknya pam haji meninggal. Contoh haji, contoh tak apa, semua orang meninggal kan, saya pun meninggal juga nanti. Pam haji meninggal. Apa jadi kepada rumah tu? Rumah itu akan automatically menjadi hak isteri. Baru automatik. Bila dia dah buat hibah, barulah rumah itu menjadi automatically. Kalau tak buat hibah, dia tak automatically, dia manual. Manual tu maksudnya dia kena agihkan kepada waris-waris. Terpaksa berkongsi macam saya cakap tadi. Berkongsi dengan adik-beradik kalau dia tak ada anak. Berkongsi, siapa nak rumah ni? Bertekak. Lalas isteri kena halau. Tetapi bila harta itu telah dihibahkan, maka harta itu telah menjadi milik isteri. Sebab harta yang dihibah ini, dia terkeluar daripada harta pusaka. So mudah kan? Jadi tak perlulah nak bertekak bagian arak. Banyak isu. Saya kadang uruskan pening kepala. Kadang-kadang dia orang ni tak faham. Kadang-kadang yang dapat harta pusaka pun bertekak lebih. Dan orang yang menghadapi harta pusaka ini daripada suami dia dan dia tidak ada anak, dia terpaksa struggle. Menangis-nangis depan saya. Kadang-kadang menangis, Ustaz, kenapa jadi macam ni? Inilah dia, kita tak faham. Sebab itu sebelum kematian, hibah ni adalah benda yang sangat baik. Pemberian. Okey. Boleh sedikit lah hari itu saya beritahu beberapa kategori hibah. Ingat lagi hibah ingat lagi. Hibah mutlak, hibah umrah, hibah rukbah, banyak lagi hibah-hibah yang lain. Tapi ingat yang ini je lah, yang 3 ni. Okey. Apakah golongan yang terdapat yang perlukan hibah ini? Bukan maksudnya kau kena buat. Tidak, sekurang-kurangnya kita faham bila kita berada dalam 10 golongan ini. Apa golongan yang pertama? Adalah mereka yang mempunyai anak perempuan. Banyak kes yang saya handle di Bandar Tun Razak, di Bandar Seri Permaisuri, di mana mereka ini mempunyai anak perempuan. Dan bila suami meninggal, so isteri ni beranggapan harta suami aku yang ada 2 juta, dia beranggapan dia akan pergi kepada isteri dan akan pergi kepada anak-anak semua. Tetapi bukan semua pergi kepada anak-anak dan isteri. Anak-anak dia beranggapan, isteri arwah beranggapan bahawa harta ni tak apalah, harta suami aku 2 juta banyak, dia akan pergi kepada isteri, kepada dia dan kepada anak-anaknya. Tapi sebaliknya, harta itu juga akan pergi ke mana? Kepada adik-beradik. Dia beranggapan begitu. Itu yang saya dapat kes di Bandar Tun Razak hari itu. 8 pakcik berkongsi merebut harta pusaka sebiji rumah dengan 6 orang anak perempuan. 8 campur 6 berapa tuan? 14 kepala. 14 orang nak rebut berapa? Apa harta dia? Sebiji rumah aja. Sebiji rumah pening tuan. Sebiji rumah aja. 8 pakcik kata, pakcik ni kata, itu abang aku lah. Aku masa bina rumah ni, aku dengan dia. Jadi tak apa, aku nak beli. Tanya pada isteri. Isteri kata, mana ada, kami tak ada duit lah bang. Ini adalah rumah suami saya. Yang anak kata, apalah pakcik ni, ini rumah ni adalah rumah ni ada bersama mak kami. Pakcik nak ambil kenapa? Macam tu. Agak-agak adik-beradik dia, abang dia akan bertolak langsung. Tak apa. Kakak nak rumah ni tak apa, tak ada hal. Tapi kakak kena bayarlah dengan kami, adik-beradik 8 orang. Tu isteri ada duit tak? Bila isteri kata, mana ada duit abang, mana ada duit, saya tak ada, saya ni sara anak-anak saya yang kecil-kecil ni. So kalau tak ada kakak, tak apa kakak, jangan risau, saya bagi duit. Harga katakanlah 800,000 rumah. So saya bagi kakak lah 100,000. Yang lain saya bagi-bagi semua, adik-beradik saya pun saya bagi. Dan rumah itu menjadi bilik saya. So ke mana dia orang nak pergi?
Ke mana dia nak pergi? Halau keluar. Sedih tak? Rumah yang kita duduk bersama suami lebih 20 tahun, tiba-tiba musnah macam itu je. Ini kita kena tengok benda ni. Kita tak faham. Ini tidak bertekak bagi anak rak. Kenapa lah kau sibuk? Padahal adik-beradik adalah hak mereka. Tak boleh salahkan diorang juga. Tetapi sekurang-kurang mereka ni bertolak ansur lah. Tuan rasa mereka bertolak ansur? Tak ada. Inilah salah satu situasi. Banyak situasi tuan-tuan kalau saya ceritakan. Tak apalah. Ada 10 golongan ni. Takutkan tak habis kan? Tak apa, tak habis kita sambung lagi kan. Tak apa. Satu-satu mudah-mudahan kita faham. Anak perempuan, banyak kes anak perempuan saya dapat. Kadang-kadang hari itu kes pernah saya cerita itu di Shah Alam kan. Di Shah Alam 20 tahun ke 30 tahun makan duit haram. Sebab apa? Sebab mereka ini mak meninggal dan mereka ada 3 orang anak perempuan. Dan mereka menganggap bahawa anak perempuan ini akan menghabiskan semua harta pusaka arwah mak. Tidak. Tak faham. Dia telah belanja bagi pada 3 orang anak ni. Lepas tu duit daripada 3 orang anak ni dia bagi-bagi pada orang lain. Saya kata puan, makan duit haram. Saya cakap, terkejut dia, kenapa ustaz? Itu duit arwah mak saya. Saya kata, korang semua tidak ada zuriat lelaki, tidak ada adik lelaki. Maka harta ini akan pergi ke mana? Saya tanya dia, semua waris dah tak ada, pakcik semua tak ada, anak saudara tak ada, sepupu tak ada. Last sekali ke mana? Ke mana? Last sekali. Dia boleh bagikan ikut sesedap rasa doang? Tidak. Ke mana last sekali? Ke Baitul Mal. Bukan boleh habiskan. Dia kata korang ni makan duit Baitul Mal. Saya cakap, Baitul Mal ada hak ke atas harta tu. Harta yang dimiliki oleh arwah mak. Bukan boleh balun sampai 3. Tuan-tuan 20 tahun, 30 tahun tuan-tuan. Makan saja. Duit Baitul Mal itu hak Baitul Mal. Kena bagi pada diorang. Baitul Mal tahu ke kita makan duit tu? Mana dia tahu? Kita kena declare dekat sana. Sebab kita tak belajar. Ini satu cerita, 2 cerita tuan-tuan. Banyak lagi cerita di Malaysia ni. Yang mana mereka ni memakan duit yang haram tuan. Sebab saya dalam bidang ni saya nampak. Tuan-tuan memanglah tak nampak sebab bukan bidang tuan-tuan. Inilah yang berlaku. Kita nampak rasuah, kita nampak itu, mencuri itu, makan duit itu. Tetapi kita nampak tak dalam diri kita pun ada benda yang tak kena. Kullul lahmin nabata minal harami fannaru aula bih, kata Nabi SAW. Daging yang tumbuh daripada benda haram, neraka tempat dia. Hati-hati. Sebab itu bila kita ada anak perempuan, walaupun kita ada, katakanlah ada kes hari itu saya dapat ada 6 orang anak, dia ada 6 orang. Saya tanya dia berapa lelaki berapa perempuan. Seorang lelaki ustaz, yang sulung lelaki, tapi sulung tu pun dah sakit-sakit sikit. Dan ada 5 orang lagi anak perempuan. Saya kata tak apalah ustaz, saya tak kisah, saya ada anak lelaki. Saya cakap anak lelaki pada masa hidup alhamdulillah, tetapi andainya dia dah meninggal, maka hijab puan telah habis. Bila anak lelaki kita ada alhamdulillah, tapi bila anak lelaki telah meninggal dulu daripada mak ayah dia, maka sini kita kena tengok. Sebab kita punya penghijab sudah habis. Kita kena faham di sini. Sebab itu ada di Bandar Tun Razak itu, sebelum dia meninggal tu dia ada buat hibah dengan saya. Dia kata, ustaz saya nak buat hibah. Dia ada 5 ke 6 orang anak perempuan semua. Jumpalah dia orang 5 orang ke tak salah, 5 ke 6 orang anak perempuan semua. Saya beritahu macam ni. Ayah ada 3 biji rumah. So dia orang pun faham bila meninggalnya ayah, harta ini terpaksa. Saya tanya adik-beradik, haji ada ni? Adik-beradik saya ramai ustaz. Tanya isteri pun kata adik-beradik saya pun ramai. Jadi faham kedudukan. Bukan kita menidakkan hukum faraid, tidak. Bukan kita nak bagi semua, tidak. Kita tinggalkan sedikit untuk adik-beradik kita, itu sajalah. Tapi kita nak jaga isteri kita, nak jaga anak-anak kita, nak jaga kemaslahatan diorang, maka kita buat sesuatu hibah kepada mereka. Bagi harta tu kepada, infakkan. Katakanlah anak dia ada 6 orang, masukkan nama 2 pada rumah tu. So bila kematian suami, tak perlulah pening-pening kepala. Bila berlakunya kematian suami, maka harta rumah ni telah dibagi-bagikan. Dia telah terkeluar daripada harta pusaka.
hibah, wasiat, ini telah terkeluar daripada harta pusaka. Bila terkeluar daripada harta pusaka, maka dia tidak perlu dibagi-bagikan kepada waris-waris dia. Sebab itu sebelum harta pusaka ni dibagi-bagikan, kita kena tengok dulu hutang, tengok adakah wasiat, adakah hibah, semua dah clear, baru kita bagi-bagikan. Dia tengok rumah, rumah dah hibah, tanah dah hibah, duit-duit siling ada lah sikit-sikit, duit-duit tunai ni ada. So duit-duit tunai saja yang perlu dibagi-bagikan. Sebab itu adalah harta pusaka. Jenis-jenis harta pusaka pun saya dah terangkan hari tu kan, tak salah saya. Ada ke Encik jenis-jenis harta pusaka itu? Saya rasa saya ada terangkan, tak apa, insya-Allah. Boleh sebab sedikit. Itu anak perempuan. Jadi walaupun kita ni tidak ada anak perempuan, kita ada anak lelaki, tak apalah ustaz, saya ada 5 orang anak lelaki. Alhamdulillah lah. Tetapi sekurang-kurangnya kita faham. Mungkin adik-beradik kita mesti ada anak perempuan kan. Kadang-kadang tak ada anak langsung, kadang-kadang boleh anak angkat dan sebagainya. So kita tahu situasi ni, kita dah belajar. Kakak aku ni orang susah, dia ada rumah ni kecil aja rumah dia. Jadi bila berlaku kematian, so kita tahu kedudukan berlaku, supaya kita faham benda ni. Jangan kita kecoh. Kadang-kadang kita ni tak faham, itu yang jadi kelang kabut, huru-hara, berparang-parang pasal pusaka tuan-tuan. Tetap adik, tetap abang, sebabkan kita tak faham harta pusaka ni. Jadi kalau kita faham kedudukan dia macam ni, so kita faham. Kita, orang kata, kita bermanis muka. Kita macam ni, okey, kami faham, saya faham. Jadi alhamdulillah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mempunyai anak angkat di KL, dekat sini saya tak tahulah, tapi di KL terlalu ramai orang bela anak angkat. Terlalu ramai. Dan mereka ini tidak faham pun apabila mereka ini membela anak angkat. Kadang-kadang yang sedihnya, mereka ini tidak tahu status anak angkat tu. Kena hati-hati. Saya nasihatkan, kalau tuan-tuan, tak kira lah tuan-tuan bela anak siapa pun, ambil anak angkat, pastikan tuan-tuan faham kedudukan anak angkat tu. Apatah lagi bila berlaku kematian, lagilah. Ramai orang Islam tak faham. Mereka tahu bela anak angkat je. Kadang-kadang ambil anak angkat daripada hospital, dan kadang-kadang ambil anak angkat daripada adik-beradik. Okeylah, at least kita tahu anak angkat tu hubungan dia di mana. Dan ada satu kes lagi yang saya pernah cerita, tak salah saya mungkin dekat surau lain ke apa, saya pernah cerita. Ada satu saudara tu, jemaah tu, dia, lepas saya ceramah tu, dia jumpa saya. Dia kata, ustaz, saya bela anak angkat. Dia kata, okeylah. Saya cakap, anak angkat tahu tak mak ayah dia apa semua? Mak yang buat tu apa semua? Mak ayah dia apa semua? Tapi ustaz, saya ambil daripada hospital. Dan saya punya anak ni, anak angkat ni adalah anak yang tak sah taraf. Ada banyak tuan benda ni. Saya kata Allah, saya kata tak apa. Saya kata tahu tak orang yang melakukan tu ibu dia lah. Saya tanya ibu dia. Bila anak tak sah taraf ni tuan-tuan kena tahu ibu dia. Bapa tak payah tahu tak apa. Kenapa kita kena tahu ibu dia? Maksudnya bukan ibu dia lah, maksudnya perempuan yang melakukan hubungan dengan lelaki tu. Kenapa kita kena tahu? Sebabnya perempuan itu ada hak ke atas satu pusaka si anak yang dilahirkan tadi. Anak tak sah taraf ni, dia berhak dapat pusaka. Berbeza dengan anak angkat biasa. Anak angkat kakak kita tahu anak angkat tu daripada kakak kita. Tetapi anak angkat yang diambil daripada yang tak sah taraf, daripada orang panggil anak haram lah, kan? Tapi tak elok lah sebutan tu, anak yang luar nikah, kan? Anak yang luar nikah, mereka ni ada hak ke atas satu pusaka perempuan yang melakukan tu. Lelaki tak payah tahu, buang jauh-jauh. Sebab apa? Lelaki tu pun kalau dia meninggal, anak ni tak akan dapat harta daripada lelaki tu. Tetapi kalau perempuan yang melahirkan tadi, dia keluar daripada rahim dia, maka perempuan ini kalau dia meninggal, anak yang dia terlanjur ni tadi pun berhak ke atas harta pusaka tu. Pelik kan? Padahal dia tak ada hubungan apa-apa. Tapi disebabkan dia keluar daripada rahim perempuan itu, perempuan tu pun ada hak ke atas anak ni. Dan anak ni kalau meninggal, dia juga ada hak ke atas perempuan tu.
Atau pusaka anak, kata anak ni ramai kita tak tahu tuan-tuan, kadang-kadang dah besar apa semua, dia tahu dia ni anak luar nikah, dan bila meninggal saja dia ada duit 2 juta, 3 juta, maka duit ni kita kena pastikan duit ini didapati oleh perempuan yang melakukan ni, ada hak ke atas pusaka dia. Jangan main-main. Kalau kita tak tahu, kita bela anak angkat, daripada mana anak angkat tu kita tak tahu sama ada dia anak yang tak sah taraf ataupun sebagainya. Ni bahaya tuan. Saya tanya dia, tuan tahu tak? Saya tahu Ustaz, kami masih lagi berhubung dengan perempuan wanita tu. Saya kata bagus tuan. Kata alhamdulillah. Sebab apa saya kata bagus? Sebab dia tahu bila kematian dia nanti, bila kematian anak ni, hak pusaka ni jangan ditidakkan. Hak dia akan didapati daripada perempuan tadi. Perempuan kena hati-hati. Sebab itu kita nak bela anak angkat, hati-hati. Jangan kita bela je kita tak tahu. Lebih-lebih lagi urusan pusaka. Bahaya tuan. Banyak kes yang saya dapat bila submit di Taman Jaya hari itu pun sama. Bila mana ada seorang anak angkat yang dibela oleh kakak dia. Kakak dia ambil, kakak dia tak ada anak, dia ambil daripada adik dia. Kemudian baby lagi. Kemudian apa yang jadi yang menyedihkan, bila mana dia ambil anak angkat tu dan dia binkan atas nama dia. Tuan, ini bahaya. Ini bahaya. Tak boleh tuan, itu bukan anak kita. Itu sah memang anak adik kita. Tiba-tiba suami kepada kakak ni membinkan nama dia. Tuan-tuan, apa jadi isu ni? Isu ni dia cerita pada yang jumpa saya ni perempuan, adik kepada anak yang tak satar, abang kepada dia lelaki. Kemudian bila bapa kandung dia sendiri meninggal, perempuan ni cerita dengan saya, dia kata, Ustaz macam mana sekarang ni Ustaz? Saya buat permohonan ke pusaka kecil reject dia. Tuan-tuan tahu sebab apa dia reject? Bila dia pergi ke pusaka kecil akan minta dia waris-waris, berapa waris apa semua. Bila waris anak dia apa semua, bila bapa dia meninggal, isteri ada, kemudian anak-anak dia ada lebih kurang 7 orang, termasuk yang anak yang luar nikah, anak angkat tadi yang diambil oleh kakak dia tadi. So, bila dia buat permohonan 7 nama, dia tengok ada satu nama tu lain. Nama tu bin kepada orang lain. Dia kata, pegawai tu, kenapa ni lain? Nama ni semua sama, bin Zakaria contohlah, bin Zakaria, tapi ini bin Ahmad. So pejabat tanah query dia, tanya balik lah perempuan ni cerita daripada A sampai Z. Kata pada masa kecil baby dulu, arwah mak ni ataupun mak ni telah bagi kepada kakak dia. Dan apa jadi, kami tak tahu pun yang dia telah menukarkan, dia telah binkan abang kami ni kepada bapa angkat ni tadi. Tuan, bahaya tuan. Jangan buat perangai macam ni. Jangan buat perangai macam ni tuan. Tuan-tuan bukan boleh selamat pada masa hidup, tapi bila berlaku kematian, ini yang menjadi masalah. Dia yang anak angkat ni tadi, yang dia dah bagi tu pun ada hak kepada bapa dia tuan. So yang perempuan yang jumpa ni saya puji dia lah, sebab masih lagi tahu hubungan dia tu. Sebab kalau dia tak bagi anak angkat ni tadi, anak angkat yang dia dah bagi pada orang lain ni tadi, maka dia tidak menindakkan harta pusaka dia. Dia orang ni akan terlibat makan duit yang si abang ni tadi. Bahaya tuan-tuan. Jadi apa kes ni? Isu dia apa? Bila mana pusaka kecil, tahu dia orang minta apa? Macam-macam dia orang minta. Dokumen ni, pergi pengesahan, angkat sumpah, jumpa balik ni bapak ni, minta ni tuan-tuan. Tuan-tuan ingat mudah. Kes ni saya tak tahu macam mana. Saya kata, puan cuba pergi balik, minta dia orang apa perkara yang boleh dibuat dekat sini. Sebab ini jadi kronik. Sebab seorang ni bin yang lain. Jadi mereka tak boleh buat permohonan pusaka ni apabila puan tidak buat sesuatu, angkat sumpah ke mengatakan ini adalah waris puan juga. Tuan-tuan. Bahaya tuan-tuan, satu dosa, satu lagi dari sudut pembagian harta pusaka ni akan jadi masalah. Kalau ini dia faham, kalau bapa angkat ni tadi, kalau dia meninggal macam mana? Kalau dia meninggal, kebetulan dia ada anak yang baru, anak kandung daripada suami dan isteri ni tadi. Tiba-tiba dia tak ceritakan bahawa anak yang dia bela mula-mula tu adalah anak angkat. Parah.
Dia ikut bagi, ikut sesedap rasa. Pada hari itu tak layak. Anak angkat tidak mewarisi satu sen pun harta pusaka. Kena ingat. Satu sen pun tidak akan dapat harta pusaka. Jadi bila kita menafikan hak dia, habislah kita. Kita pun terlibat makan duit haram. Memang itu dah berat. Sebab itu anak angkat ni, ada banyak kes yang saya dapat anak angkat tu. So, mereka ni, apa perlu buat? Bila berlaku kematian, ada kes di mana suami arwah ni, pada masa dia sakit, siapa yang bela dia? Anak angkat ni. Anak-anak kandung dia ada 6-7 orang, semua tak pedulikan dia. Tuan-tuan, bila berlaku dia sakit dalam 5-6 tahun, tuan-tuan, siapa jaga dia dekat kampung? Anak angkat. Anak angkat dia. Sayangnya bila kematian dia, anak-anak yang lain semua balik rumah. Balik sebab apa? Sebab apa dia orang balik? Bukan sebab diorang simpati ke atas arwah, tetapi sebab harta pusaka. Apa jadi pada anak angkat ni? Menangis isteri. Bila mana dia tahu anak angkat tidak mewarisi satu sen daripada arwah. Padahal arwah ni lah yang dia jaga pagi, petang, siang, malam. Basuh berak dia, mandikan dia, dandan dia semua, kemaskan dia sebelum dia meninggal, tuan-tuan. Anak kandung? Tak. Tetapi ini yang berlaku. Realiti yang berlaku. Jadi, bila berlaku kematian, kita tak dapat nak bagi pada anak angkat yang bela kita. Sayanglah. Bertekak dengan anak kandung. Anak kandung kata, apa hal lah mak? Ni tak boleh mak. Ini anak angkat je, apa hal kita nak bagi? Diorang ada hak. Kalau diorang tak bersetuju untuk bagi harta ni kepada anak angkat, memang tak boleh bagi. Sebab anak angkat tak ada apa-apa. Kena dapat persetujuan daripada anak-anak mereka ni, barulah anak angkat tu dapat. Jadi kalau diorang tak bagi, habislah. Dan ini situasi yang berlaku. Sesiapa yang ada anak angkat, apa perlu buat? Orang kata, ustaz, buat wasiat kan boleh ustaz? Saya kata, boleh buat wasiat. Tetapi wasiat hanya, hari itu saya dah terangkan, hanya 1/3 sahaja. Kalau nak bagi sebiji rumah memang tak boleh lah. Dia 1/3 saja wasiat dia. Dan wasiat ni kepada anak angkat boleh lah. Boleh. Tetapi 1/3 saja. So, bagaimana kita nak bagi lebih? Buat hibah. Satu rumah kita boleh bagi. Bukan satu rumah, satu tanah kita boleh bagi. Semua tanah kita boleh bagi pada anak angkat yang bela aku, yang jaga aku, yang bela suami aku ni. Yang mak tahulah, mak duduk dengan arwah ni. Arwah ni, dia pada susah 3 tahun dia sengsara. Tapi korang tak pernah datang rumah ni. Gitu sekali. Siapa yang jaga arwah? Adalah anak angkat ni, budak ni. Tetapi kita tak faham. Lala budak yang jaga ni, 1 sen dia tak dapat. Sebab itu, sebelum kematian, perkara yang paling baik sekali buat, hibah. Ini dia, golongan yang kedua. Anak angkat, tuan-tuan. Bukan saja kita kena faham pembahagian ini, dan kita juga kena faham kedudukan anak angkat itu sendiri. Lagi siapa tak dapat? Anak angkat tak dapat. Harta pusaka lagi apa? Anak susuan pun tak dapat. Anak susuan, kita susukan. Samalah macam tadi dia ambil baby tadi. Memanglah, dia 2 tahun dia susukan. Memanglah, dia mahram dia dah tak ada mahram lagi. Dia macam adik-beradik anak dia sendiri. Tetapi daripada sudut harta pusaka, dia tetap takkan dapat. Kena faham tu. Anak susuan, anak li'an. Anak li'an saya dah terang hari tu kan? Tahu kan anak li'an? Tak ada? Anak li'an faham tak anak li'an? Tak ada terang ya? Abang yang saya ada terang, tak terang? Banyak benda lagi tak terang ni. Apa saya terang sedikit lah. Mungkin ada satu bab lain nanti saya ada jumpalah. Tapi anak li'an ni di mana seorang lelaki ni, suami dia lah, dia ambil seorang wanita. Maaf ya, muslimat, bukan saya nak cakap wanita ni tidak baik. Contoh, dia berkenalan dengan satu orang perempuan. Atau orang perempuan ni memang kita tahu dia ni memang kaki pelacur. Contoh, tapi dia telah bawa perempuan ni, dia telah dakwah dia telah bawa dia kepada agama, dan dia jadi satu orang yang paling baik. Tak sampai berapa bulan, mungkin sebulan 2 bulan dia berkahwin. Kemudian dalam tempoh itu dia telah mengandung.
Macam kita cakap apa, bunting pelamin kan. Tapi bunting pelamin tu tak apalah. Tapi kadang-kadang si suami ni tak boleh terima. Jadi suami ni tak boleh terima. Kau baru lagi tak sampai berapa bulan kau kahwin dengan aku, tiba-tiba kau dah mengandung. So suami ni dah jadi lain. Nah, mungkin dia tahu anak tu bukan anak dia. Mungkin. Sama ada ya ataupun tidak. So apa suami ni buat? Dia pergi pejabat agama. Kan, dia ada syarat-syarat dah lah dalam banyak. Saya ceritakan ringkas lah, cerita detail kan tak habis bab ni kan. So dia pergi pejabat agama, dia beritahu bahawa tuan, saya nak mengangkat sumpah bahawa anak ini bukan anak saya. Dia ada saksi-saksi apa semualah, dia akan bawa apa semua. Dia kata apa ni, isteri yang mengandungkan anak ni bukan anak saya. Dekat sumpah ada angkat dia, itu dipanggil anak li'an. Maka jatuhlah anak li'an. Anak li'an ni seolah-olah bukan anak dia. Dan anak li'an ni bila dia lahir, dia tidak mewarisi harta pusaka daripada bapa dia. Berat tuan. Jadi cerita ni panjang lah. Dia kena buat DNA apa semua, ada setengah orang tu, cerita dia panjang. Kalau tuan-tuan nak tahu nanti, tuan-tuan cubalah tanya sesiapa yang mahir dalam bab-bab ni, bab-bab agama ni. Salah satu pendek lah cerita dia, lebih kurang tu. Sebab anak li'an ni kadang-kadang kita pun tak faham kan, kita pun tak tahu, tak pernah dengar pun. Tuan-tuan ada, tuan-tuan kita tak tahu. Sama juga bab-bab zihar. Zihar tahu zihar? Tahu zihar? Haji tahu zihar apa? Banyak benda kita nak belajar ni tuan. Kan? Zihar ni menyerupakan isteri dengan mak. Faham tak? Kita cakap, mak, kan, belakang kau ni macam mak aku ke? Rupa. Itu zihar. Zihar tak boleh. Tak boleh kan? Bila jatuh zihar, dia ada denda-denda diberlakukan. Dan bila kita cakap macam tu, kita tidak boleh bersama dengan isteri kita lagi. Itu bab lain lah, bab lain kali lah. Itu bab, ada sebenarnya ada ustaz-ustaz yang pakar dengan ni. Saya pun bukannya pandai sangat lah. Yang saya tahu, bila berlaku begini, bila berlaku zihar ni berlaku, bila suami meninggal ketika itu, dia telah melapaskan zihar itu kepada isterinya, maka bila dia meninggal masa itu, maka dia kena bayar denda dia, ada kafarah dia. Itu salah satu daripada perkara yang wajib kita lakukan selepas kematian. Saya ada cerita, belum lagi masuk kan? Tak apalah. Perkara yang wajib, tuan-tuan kena faham. Apa perkara yang wajib kita lakukan selepas kematian? Kita ni faham bila berlaku kematian, kita apa? Uruskan jenazah. Tu je kita faham. Uruskan jenazah, korek kubur, mandikan, itu je kita faham. Perkara lain yang lebih penting daripada menguruskan jenazah, lebih penting daripada tu, ada perkara yang pertama. Bukannya perkara pertama tu urus jenazah, bukan. Ada lebih penting daripada urus jenazah tu. Itu kena faham. Lain kali lah saya cerita berkenaan perkara wajib. Banyak perkara yang kita kena ceritakan. Tak apa, saya habiskan bab ni dulu. Kan tuan-tuan semua kan nanti tak faham pula kan. Tak apa, kita dapat sebab sedikit. Okey. Itu anak angkat. Anak angkat kita kena faham, bila kita bela anak angkat, memang anak angkat takkan dapat apa-apa. So buat hibah. Bila buat hibah, dia menghibahkan, kita ada, kadang-kadang kita ada sebiji rumah. So di di kampung Malaysia gitu. Tahu kan kampung Malaysia dekat Sungai Besi tu? Ada sepasang suami isteri, dia tak ada anak. Dia menghibahkan kepada dua orang anak angkat. Anak angkat ni anak kakak dia. Memanglah kalau kakak tu meninggal, dia dapatlah waris ni. Tetapi kalau dia orang ni meninggal, dua orang anak angkat ni tidak akan dapat. So dia hibahkan, sebab mereka ni yang jaga dia. Dia hibahkan 2 biji rumah kepada salah seorang anak angkat ni. Boleh okey. Itu nombor 2. Yang ketiga, mereka yang tidak ada anak. Tuan-tuan tahu tak, kalau kita tak ada anak, siapa waris kita? Siapa waris kita? Ya? Okey, adik-beradik satu. Dan kita kena tengok juga, kalau kita ni meninggal, kalau kita ada bapa, okey lagi. Tapi kalau kita ada emak saja, maka kita akan masuk kepada adik-beradik. Kalau kita ni, kita kahwin tak ada zuriat, memang tak ada. So kita kena ingat bahawa harta pusaka aku ni bukan boleh dimiliki 100% kepada isteri, bukan. Ramai orang Islam
yang di Bandar Tun Razak itu pun sama juga kes, di mana mereka ni kahwin 20-30 tahun tak ada zuriat. So mereka ni menganggap bila kematian aku nanti tak apalah, isteri aku akan menghabiskan semua harta pusaka. Dia akan masuk kepada adik-beradik dan mak dia. Macam itu sekali. So kita kena faham dekat sini. So perkara yang baik untuk mereka yang tidak ada anak ni, apa? Dia tak ada anak, kalau suami isteri ni dia tidak ada anak, maka dia akan masuk kepada adik-beradik. Tetapi kalau kita ni tengok pada mak ayah arwah, ada tak? Kalau ada bapak tu, bapak ni akan menghijab. Tetapi kalau bapak dah tak ada arwah ni ada mak je, ataupun dua-dua dah tak ada, adik-beradik akan main peranan. Adik-beradik akan bersama-sama. Nak azan dulu ya? Dah azan? Belum? Ya, terus. Okey. Nak tanya sebab dah lama tinggal, nak tanya pukul berapa berhenti. Sebab dah 3 bulan kan, selalu tahu sharp kita berhenti. Jadi dah 3 bulan ni dah lupa. Pukul berapa nak berhenti? Ini baru nak masuk yang ketiga. Abang Mi, pukul apa Abang Mi? Yelah, jalan pukul apa? Abang berhenti? Jalan je kan, tak berhenti kan? Sampai pukul 9? Tu nak tanya tu. Ataupun 10 minit lagi. Saya habiskan satu je last, yang ketiga je. Lepas tu saya buka soalan. Ataupun saya stop sekarang, saya buka soalan. Kalau habiskan 10 tu lama. Lama lagi. Ini perbincangan ni banyak. Dia ada poligami, ada orang bujang, ada orang nak kahwin lagi sekali. Sampai pukul 9. Okey. Sampai pukul 9, kalau sempat saya habis. Sebab saya kalau nak terangkan ni, saya tak suka stop sekejap-sekejap. Memang kita tak faham nanti. Saya terangkan detail. Dia setiap 10 golongan ni semua ada kes. Semua memang terlibat. Kes poligami pun ada dekat sini. Tak apa sampai pukul 9 Kalau sampailah. Ataupun sampai pukul 9 saya stopkan jugalah. Stop awal sebab nak buka soalan. Kan berhenti pukul 9, soalan lagi sampai pukul 10. Saya stop 9.45. 9.45 Allah. 8.45 boleh So 15 minit tu kita buka soalan. Boleh Setuju Setuju dapat persetujuan tak apa. Jangan saya pandai-pandai sendiri kan. Saya bawa kereta ni situ. Okey, yang ketiga ni yang tiada anak tadilah. Yang ketiga skor, saya masuk yang keempat. Yang tiada anak, boleh faham tiada anak ni sebenarnya pun banyak kes. Mereka ni memang tak ada anak 30 tahun apa semua, beranggapan tak payah buat apa-apalah. Isteri aku, lala isteri menangis, adik-beradik punya adik-beradik arwah tidak mau tolak ansur, tuan-tuan. Dia tak ada anak, apa pun tak ada anak. Kadang-kadang dia bela anak angkat tu tadi, yang kedua tadi, anak angkat tak mewarisi. Okey, yang keempat, mereka yang tidak berkahwin. Kalau perempuan yang tak berkahwin kita panggil andartu. Betul puan andartu, anak dara tua. Kalau lelaki yang tak berkahwin, dia panggil apa? Bujang tua. Bujang tua bolehlah terimalah bujang tua tak baik. Itu berat kalau anak dara tua tu. Okeylah, ini bujang tua buruk namanya kan. Buruk dengar dia. Ataupun bujang teruna lah. Bujang teruna, biasa orang cakap bujang teruna. Okey. Bujang terlajak. Okeylah tu, boleh terima tu apa ni Okey. Katakanlah anak kita bujang. Kadang-kadang anak kita perempuan, ada belah-belah makcik saya ada seorang anak perempuan dah 30 tahun, 40 tahun bujang. Dia tidak berkahwin, mungkin jodoh tak ada ataupun memilih, saya tak tahu. Okey, tiba-tiba dia meninggal. Siapa waris dia? Kalau anak kita ada, perempuan ni dia tak kahwin, dia bujang, siapa waris kita? Okey. Adik tak ada. Kalau dia ada mak dan ayah, maka mereka ni berdua saja. Mereka ni berdua saja yang memiliki hak atas pusaka tu. Adik-beradik tak nak. Ini kes yang saya dapat hari tu. Ada seorang perempuan, dia
dia kata Kak Long kami ni dah meninggal Ustaz. Cuma kami ni ada masalah sikit. Kenapa masalah? Kakak ni dah kahwin ke, ada anak ke? Tak ada Ustaz. Dia kahwin, dia tak kahwin, terus meninggal. Harta dia adalah juga Ustaz. Jadi isunya kami ni ada seorang abang, kami ada 4-5 orang adik-beradik, dan abang yang seorang ni dia macam orang kata penagih sikit. Jadi kami ni adik-beradik sepakat kami tak benarkan harta pusaka arwah kakak ni bagi pada abang. Boleh ke? Tak boleh tuan. Walaupun adik-beradik kita waris-waris ini kaki judi sekalipun, penagih sekalipun, orang gila sekalipun, harta pusaka tetap dapat. Kita menidakkan, kita kompromi dengan adik-beradik untuk menghalang abang ini daripada dapat, kita berdosa. Jangan main. So kakak ni tadi, puan ni cakap, saya dengar mula-mula ini mengarut ni, saya cakap perempuan ni, saya diam. Saya dengar, kata, apa perlu saya buat Ustaz? Macam mana saya nak halang dia? Confident dia cerita dengan saya dengan, oh ni Ustaz, dia ni memang kaki ni kadang-kadang pukul mak lah apa tak, kan? Dia pukul mak ke, dia buat derhaka pada mak, harta pusaka tetap dapat. So saya kata dia, sekarang ni Ustaz macam mana Ustaz? Saya mula nak tergelak juga. Saya kata pada dia, Bapak puan ada lagi tak? Bapak cik lah, dia tak kahwin lagi. Bapak cik ada lagi tak? Mak ada lagi? Mak tak ada Ustaz. Mak dah meninggal. Bapak ada. Tuan-tuan, bila bapak ada, apa jadi pada dia orang? Satu sen tak dapat. Padan muka. Dalam hati dia cakap lah. Bila saya cakap, cik, bapak ada, walaupun bapak tu dia dah kahwin lain, dia tak pedulikan anak-anak dia ni. Walaupun bapak ni dah kahwin lain, tak pedulikan, tetapi dia seorang saja yang berhak ke atas harta pusaka kakak korang. Terperanjat gila dia. Lepas tu dia tak WhatsApp saya dah. Tak call saya, malu ke apa kan. Niat buruk tuan-tuan. Niat buruk. Kau dapatlah buruk. Niat buruk menidakkan. Walaupun abang tu pun drug addict sekalipun, harta pusaka tetap dia punya. Yang kau pandai kata baca ni macam ni, lalang kau pun tak dapat. Bila bujang, kalau dia ada bapak dia walaupun dia dah kahwin tempat lain, tak hiraukan, hubungan tetap tak akan putus sampai bila-bila. Kecuali isteri. Isteri kalau kita dah ceraikan dia, dalam tempoh iddah tu dia dapat. Kan? Berapa tempoh iddah perceraian bagi perempuan? Berapa? Muslimat berapa? Ya? 3 bulan kalau tak ada period. Kalau ada period, tahu ke period tu apa? Kalau ada haid kan? Kalau ada haid, dia 3 kali suci. Jadi dalam tempoh tu, kalau dia masih lagi dia meninggal, maksudnya dalam tempoh perceraian tu, tempoh iddah tu, dia meninggal, dia tetap dapat harta pusaka. Tetapi kalau dah lebih tempoh iddah, dah setahun dah, dia kata, Ustaz, isteri saya dah lama bercerai, tu tiba dia dah meninggal, so harta pusaka saya dapat tak? Saya cakap, korang kau dapat? Saya cakap, maaf lah cakap, gurau je kan, saya gurau je. Yang takkan dapat dah. Isteri, suami yang dah lama dah bercerai, dia dalam tempoh tu aja, 3 bulan tu ataupun 3 kali suci tu saja, kalau dia meninggal dia masih dapat. Tetapi kalau dah lama bercerai, dah setahun, dah 6 bulan, kau apa jadah kau nak dapat harta pusaka, tak akan dapat lagi dah. Tetapi kalau kita ada anak daripada isteri yang pertama tu, anak itu sampai mati dia akan tetap dapat. Walaupun kita kahwin sampai 2, 3, 4. Anak yang pertama daripada isteri pertama, walaupun kita dah bercerai dengan dia, anak itu 3 orang, 4 orang, dia tetap akan dapat harta pusaka. Jangan tidak menidakkan. Ramai orang Islam, bila dia dah bercerai dan anak ni dia buat lupa je. Sama dengan isteri memang dia dah buat lupa. Tetapi anak pada isteri pertama dia ada 6 orang, bila meninggalnya kita, dia orang tetap dapat. Kalau kita tak bahagi, kita bergelumang dengan dosa juga tuan. Ramai orang Islam hari ni terlepas pandang benda ni. Ada kes dia dapat hari tu, dia dah kahwin lain, tetapi yang isteri pertama ni, dia kata isteri pertama ni, yang isteri kedua ni memanglah saya dengan dia lah. Betul, ada tak isteri itu? Isteri pertama dia ada lagi. Saya cakap isteri pertama betul pun dapat puan. Terkejut dia. Dia pun dapat. Walaupun dia dah bercerai dengan dia dengan isteri memang bercerai. Memang tak dapat. Tetapi anak yang bersama dengan isteri pertama sampai bila-bila akan dapat.
Sebab itu bila kita bujang, kadang-kadang orang yang andartu ni, anak dara tua kalau bujang tua ni, bujang teruna bujang terlajak kata Bami kan. Kadang-kadang mereka ni bela, kadang-kadang bukan bela lah, dia baik dengan anak saudara kita, betul tak? Kadang-kadang dia bela orang lain sebagai anak angkat. Dia sayangkan budak-budak. Ramai di Malaysia ni macam tu. Jadi bila meninggalnya dia tak buat sesuatu, harta tu tak boleh ke mana? Siapa yang dapat harta tu? Kepada mak ayah dia. Sebab dia tak berkahwin. So dapat tak pada anak yang dia nak jaga ni, katakanlah dia ambil anak angkat, anak saudara yang memang baik dengan dia. So bila kita bujang ni, kita kena faham, kalau aku tak buat hibah, harta ni akan pergi. Memang baguslah kepada mak ayah kalau ada bapa kita. Kalau tak ada bapa kita, harta tu akan jadi milik adik-beradik kita. So adik-beradik kita kadang-kadang kita tak baik dengan diorang. So aku bela anak saudara aku ada 2-3 orang, mereka ni aku bela persekolahan mereka. Tiba-tiba aku meninggal, harta aku tak boleh bagi pada diorang. Adik-beradik aku yang dapat. So apa jadi dengan anak saudara kita? Dekat sini kita kena faham. Mereka yang bujang, mereka yang tak berkahwin, kena faham situasi macam ni. Kadang-kadang hari tu dekat kampung Malaysia pun sama juga. Ustaz, anak saya ada seorang meninggal. Jadi siapa milik dia, Ustaz? Dia kata, tuan ada kan? Tuan ada, jadi adik-beradik dia orang ni, anak-anak puan ni tidak ada hak. Tak perlu bagi dia orang. Harta pusaka ni adalah hak tuan dan isteri. Tu kena faham dekat situ. Ini tidak kita pakat, kita bujang macam tadi. Bujang dia orang nak ambil, padahal dia orang tak ada hak apa-apa. Adik-beradik sibuk bergaduh. Ni tak boleh. Ini aku naklah harta kakak aku ni banyak, padahal bapak dia ada. So kita tahu bahawa harta tu aku punya. Kau tak ada hak. Belah. Macam itu sekali kan. Betul lah. Memang aku punya hak. Aku bapak dia. Korang adik-beradik apa hal nak bergaduh? Ni bos korang punya. Gitu kan. Betul lah dia cakap. Veto, kuasa veto dia. Memang bukan hak korang. Korang adik-beradik tak ada hak sebab dia tak berkahwin. Kalau dia berkahwin lain cerita. Dan dia ada anak dia. Macam kes arwah hari tu. Dia ada anak lelaki seorang kan. Jadi anak lelaki ni sudah cukup kuat untuk menghijab adik-beradik daripada masuk. So kita kena faham dekat situ. Jadi apa perlu buat? Buat hibah masa hidup. Kadang-kadang orang bujang ni dia duit banyak, kahwin tak ada, apa nak tanggung dia lagi? Dia memang tiap-tiap bulan masuk. So duit banyak. So sayang, bila mati macam tu je. Kan? Duit tu kadang-kadang kadang-kadang adik-beradik pun sikit tuan-tuan. Bila adik-beradik sikit apa jadi? Tu pun berat juga. So dia akan masuk ke dalam tempat lain, kepada pakcik, kepada anak saudara kalau ada lah. Di situ. Kita kena ingat dekat situ. Jadi bujang kena faham dekat situ situasi dia, status kita bagaimana ya. Okey. Dah sampai waktu nampaknya. Okeylah, insya-Allah saya buka soalan lah. Dah pukul 9.45 kan, terlajak lagi kan. Ada 6 golongan lagi perlukan penjelasan lah berkenaan dengan insya-Allah. Saya buka soalan lah kalau ada soalan insya-Allah. Kita sambung lagi 6 golongan yang tuan-tuan kena faham. Dan ada 6 golongan ni juga lelaki juga akan terlibat nanti. Jadi kalau nak tahu, bersambung di bulan akan datang kan. Okay, siapa ada soalan insya-Allah teruskan. Kalau ada wasiat ke, hibah ke, harta pusaka ke, faraid ke, boleh tanya. Ya tuan. Okey. 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 Okey, bagus soalan. Soalan ini pernah jadi isu lah dulu. Soalan ni di mana hibah ni sebenarnya harta yang kita ada ni mesti milik sempurna kita. Mesti milik sempurna kita baru boleh kita hibahkan kepada orang lain. Tetapi andainya bagi rumah ataupun tanah yang bercagar, tahu bercagar? Bercagar ni buat pinjaman lah. Yang ada pinjaman, boleh ke tak? Macam ni. Okay, dia ada syarat-syarat membenarkan. Kita kena tengok ada tak rumah itu memiliki insurans, sama ada MRT
MRTT ke ataupun MRTA ataupun MRLA ke apa kan. Banyak dia punya tu. Ada tak insurans tu? Tahu tak apa fungsi insurans tu? Apa fungsi dia? Fungsi dia, bila kematian kita, insurans itu akan cover kita punya pinjaman. Katakanlah selama ada, katakanlah dalam 20 tahun kita ambil pinjaman, kita meninggal 10 tahun tu, yang lebih tu dia panggil forfeited lah. Maksudnya tak perlu dibayar. Itu maksudnya. Jadi ini boleh buat. Sebab itu kalau nak buat hibah ni, pastikan benda ni ada. Ada satu kes hari tu, staff HUKM meninggal suami. Tiba-tiba dia kata, "Ustaz, saya ingatkan rumah suami saya ni dah selesai. Rupanya cek tak ada MRTA." Apa berlaku? Apa impact dia? Risiko dia di mana dia kena tanggung rumah tu. Jadi kalau tuan tak ada benda tu, hibah ni bila dia dah buat, katakanlah kita dah buat hibah, tiba-tiba meninggal suami, isteri ni terpaksa membayar balance pinjaman tu. Ini parah. Jadi kalau nak buat hibah, pastikan pinjaman tu ada insurans yang cover. Bila suami meninggal, isteri tak perlu bayar lagi. Ataupun mungkin ada sedikit. Kadang-kadang dia tak cover habis MRTA. Faham tak tuan-tuan? Tahu tak insurans yang cover rumah? Dulu mungkin ada kes yang tak ada. Tapi sekarang ni compulsory lah saya rasa. Sekarang ni wajib. Dia insurans pun dia akan beritahu ini banyak ni. Kadang-kadang dia tak cover habis. Dia cover sedikit. So kita kena faham dekat sini. So dekat sini kalau kita ada, kita boleh buat hibah. Lagi satu, katakanlah ada tak full, katakanlah tak penuh. Jadi kita beritahulah waris ni, kita beritahu isteri, bila kematian suami ni nanti ada pinjaman yang sedikit lah, puan kena cover lah andainya ada kematian. So dia faham, mungkin tak apa Ustaz. Tapi pinjaman tu dah jadi sikit lah, mungkin lah 5,000, 10,000, mungkin lah. Itu aja. Jadi boleh, tapi pastikan ada MRTA, insurans yang cover. Kalau tidak nanti dia akan jadi bala pada isteri. Boleh. Itu yang pertama. Yang kedua tadi lupa. Okey. Sebenarnya kos hibah ni lain-lain agensi lain. Saya ada 3-4 agensi yang appoint saya suruh buat benda ni. Ada tu mahal. Saya tak nak sebut lah kos berapa kan. Nanti jadi isu pula. Dia saman saya pula nanti. Oh Ustaz mentang-mentang lah Ustaz ni. Ustaz dan ini kan. So dia ada kos dia tinggi. Ada kos dia sedang. Dan ada kos dia paling murah. Saya ambil yang paling murah. Dan sampai sekarang pun masih lagi di company itu. Sebab kebanyakan orang yang buat ni. Bukan saya nak condemn diorang. Tidak. Kadang-kadang diorang buat ni. Kadang-kadang diorang pun tak faham apa benda tu. Bagaimana hibah ni berlaku. Jadi kebetulan saya faham benda ni, saya belajar benda ni. Jadi insya-Allah kita tolong orang kan. Saya ambil yang paling murah. Dia berdasarkan kepada aset juga. Kalau setakat satu rumah tu, katakanlah ada orang nak buat satu rumah je tuan. Tapi kita bantai sampai 5-6 ribu, itu mengarut dah bagi saya. Kadang-kadang sebiji rumah aja nak buat. Ada situ tuan nak buat berapa biji? Sebiji rumah je Ustaz. Anak ramai. Kan. Sebiji rumah Jadi ada tu isteri saya, kami tak ada anak Ustaz, rumah ni sebiji je. Saya nak hibahkan pada isteri je. Sebiji rumah tak apalah, murah sikit lah sebiji rumah. Tetapi andainya lebih daripada sebiji, maksudnya kalau 2 dan ke atas, tak kira lah sampai 10 biji sekalipun, harga itu tetap macam itu. Dalam 2,000 lebih lah, lebih kurang. Itu yang paling tinggi. Nak tinggi lagi boleh lah bagi dekat saya. Itu paling murah lah. 2,000 lebih tu maksimum. Yang murah 1,000 lebih kalau sebiji rumah. Kalau lebih, dia bukan setakat sebiji rumah aja. Masukkan semua sekali. Termasuklah kereta ke, termasuk ke simpanan ke. Bukan buat satu untuk satu kan. Kalau satu untuk satu tak terada lah, jenuh lah nak bayar. Satu rumah, satu perjanjian. 10 biji rumah, 10 biji perjanjian. Tak. Masuk sekali dalam dokumen tu. Tak kira lah wang-wang tunai, kereta-kereta, semua masuk dalam satu perjanjian. Semua sekali. Itulah. Kalau nak tahu nanti PM tepi lah. Kalau nak tahu lebih lah. Sebab saya kalau mengajar, saya tak suka cerita berkenaan dengan harga ni. Tak kena. Kita nak ajar ilmu dekat orang, bukannya nak promote. Tak kena. Tapi kalau nak boleh. Ada juga orang dekat sini yang tanya berkenaan dengan tu. Dia kata tak apa, saya akan ceritakan.
berkenaan sebab puas hati. Kan? Dia puas hati, kita puas hati, dan kita cerita daripada A dengan A sampai Z. Saya ceritakan depan anak dia, engkau kalau dapat harta ayah ni kau kena ingat. Ayah dah bagi dekat engkau hibah, jadi engkau ingat jasa ayah, engkau sedekahkan Al-Fatihah, engkau buat perkara yang baik terhadap rumah ni. Kita cerita daripada A sampai Z. Adalah dia punya perjanjian tu, adalah dia punya apa tu, orang kata majlis dia ada. Majlis selalu saya buat dekat rumah orang tu sendirilah. Kalau dia nak saya datang rumah, saya buat recording, duduklah diorang sini, saya ceritakan macam mana ayah ni akan lafazkan pada isteri dia, ataupun ayah akan lafazkan pada anak. Kata saya ni melafazkan menghibahkan rumah ini kepada isteri saya. Dan isteri ni jawab, saya terima pemberian daripada suami saya ni, dan itu merupakan perjanjian ijab dan kabul. Barulah sah. Ini tidak kita pakai balun macam tu je. Saya ada cerita tu syarat-syarat hibah. Tuan, itu je lah. Kalau nak detail saya boleh teranglah nanti. Itu je. Dan sebab banyak juga saya buat dokumen perjanjian, dokumen hibah ni untuk membantu orang yang tak faham benda ni kan. Bila berlaku banyak perkara yang kita tak faham. Jadi untuk memudahkan sedikit. Dan bayarannya sekali sampai meninggal. Sekali seumur hidup. Dan ada juga orang yang buat tiap-tiap tahun kena renew. Itu masalah. Dia kata tu, ini live tak boleh nak cakap lah kalau dah live kan. Akan saya pula kena. Nanti kata, ustaz apa tahu. Diorang minta bayaran tu adalah sebab. Kata. Tapi saya buat sekali seumur hidup sampai meninggal. Kalau ada cacar lain tu, ada juga bank buat pun ada juga. Ada juga yang cas sampai 6 bulan. Lepas tu kena renew lagi. Setiap tahun kena renew. Saya kata tak terada begitu. Sekali bayar habislah sampai meninggal. Tapi saya tak boleh nak condemn mana-mana lah. Masing-masing punya. Ya, boleh kalau apa-apa nanti minta pengerusi nombor. Itu WhatsApp saya. Tak apa, nak tanya pun tak ada cas, jangan risau. Tanya tak ada cas. Nak gunakan dokumen kenalah cas itu. Letih lah kan, sebab bukan saya yang buat. Ada operasi ya. Boleh kau tim insya-Allah. Astagfirullahalazim. Ini live ni Mami. Insya-Allah rezeki tu adalah insya-Allah. Okey, insya-Allah. Boleh tuan Okey. Ya tuan. Ya. Dua. Okey. Okey, yang kedua. Macam mana Cik? Suami ni apa? Okey. Betul. Ya. Betul. Meninggal dulu. Okey. Okey. Okay. Dia serentak mati dengan siapa? Bapa dia. Okey. Bagus soalan ni. Yang pertama tadi saya pun dah lupa. Saya ni cepat lupa. Yang pertama tadi apa? Okey, mak. Okey. Katakanlah dia yang tak kahwin tadi kan, anak dara tua, tak kira anak bujang telajak ke anak dara tua. Bila dia meninggal, dia tak ada, kita kena tengok dia. Dia memang tak pernah kahwin, tak pernah ada anak. Ada setengah tu dia kahwin tapi dah bercerai, dia ada anak, itu lain cerita lain. Tapi ni langsung tak ada kahwin, langsung apa pun tak ada. Kita kena check juga bila meninggal. Jangan kita pakat terus kata ini mak ayah. Kita kena check. Dia ada mak tak? Ada. Dia ada bapa tak? Bapa dia tak ada. Kalau tak ada, mak tidak cukup kuat untuk menghijab. Mak tidak cukup kuat. Jadi bila bapa dah meninggal, maka hijab dah habis. Dia macam anak lelaki tadi. Hijab dah terputus dan harta ini kena bahagikan kepada adik-beradik tadi. Yang tadi yang saya dengar yang membongak tadi kakak ni tadi, baru dia boleh cerita. Sebab bapa masih ada tak boleh cerita. Tapi bila bapa dah meninggal, maka hijab telah terputus. Maka pembahagian itu kepada siapa? Kepada mak tadi. Berapa mak dapat? Ingat lagi tak pembahagian tu?
Lama dah tak tanya soalan ni kan. Ustaz ni hari ni pula pergi tanya soalan tu, pembahagian. Berapa? Berapa muslimat? 1/8, betul. Lelaki yang jawab, tak adil lah. 1/8. Jadi 1/8, 7/8 lagi kepada adik-beradik. 7/8 lagi kepada adik-adik. Dan kena ingat juga, adik-beradik lelaki dengan perempuan dia tak sama. Dia tak sama. Lizzakari mithlu hadzil unsayain. 1 nisbah 2. Kalau adik-beradik kita ada lelaki, lelaki tu dapat double. Katakanlah 2 orang aja, perempuan dengan lelaki. Lelaki dapat 200, perempuan dapat 100. Macam tu. Pembagian dia macam tu. Itu kalau dia nak buat secara faraid lah. Kalau tidak, tak payahlah. Maksudnya kita bagi sama rata lah. Boleh aja. Katakanlah adik-beradik ada 5 orang. Adik-beradik kita tahu, dia orang ni dapat, kita bagilah, bagi sama rata lah. Kita bagi mak lebih. Mak dapat, katakanlah harta tu dah 500,000. Katakanlah 500,000, kita bagi mak 200,000 lah. Ya, adik-beradik ni berkongsi lah, 300,000 tu bagi-bagi je sama rata. Dapat sikit tak apa, pun boleh, tak masalah. Tapi pendidik tu dah hilang dekat situ. Okey, itu satu. Yang soalan kedua, di mana kadang lelaki, kita ada lelaki kan, tiba-tiba dia tak kira lah, dia kematian dengan bapak dia. Bapak ni tadi dia memang waris dia juga. Memang waris dia juga. Tak kira lah sama ada kematian serentak ke apa, dia tak kira. Dia selalunya, kalau katakanlah lelaki, dia seorang ada anak lelaki, dia meninggal sekali dengan bapak. Contohnya begini. Contohnya bapak ni dia bawa kereta. Bawa kereta, sebelah dia anak lelaki tadi. Pump accident, meninggal dua-dua. Selalunya kita jangan terus cakap pump semati serentak. Jangan cakap dulu. Dia kena panggil saksi-saksi semua, memastikan siapa yang mati dulu. Macam cerita Piramli. Ke lagi seorang apa? Munah. Tuan-tuan, Piramli ni ada mesej tuan-tuan. Betul saya cakap. Tuan-tuan tengok gelak-gelak. Sama juga Tiga Abdul pun ada mesej. Itu pusaka. Kita gelak-gelak, tapi kita tak faham. Sama juga yang Do ke Minah mati dulu. Siapa mati dulu? Sebenarnya ada mesej. Itulah pusaka. Pentingnya kematian tu. Sebab itu dalam CJ kematian, yang paling penting apa? Time tu. Masa tu. Sebab apa? Bila terlibat dalam harta pusaka, macam tadi lah. Katakanlah bapak dia meninggal, kita kena tengok dulu siapa yang meninggal dulu. Siapa meninggal dulu, dia tak dapat pusaka. Tetapi meninggal kemudian, contohnya katakanlah bapak meninggal dulu, ada saksi yang terlibat, dia ni tadi dia ni hidup lagi lah, yang bapak ni tadi dah meninggal dulu, saya nampak. Kita tengok pada saksi, ataupun pada masa dia bawa tu, pegawai perubatan cek, masa dia tengah-tengah cek, saya tahu dia ni dah meninggal. So katakanlah bapak meninggal, anak dia tadi pun meninggal juga lepas itu, tetapi anak ini dapat pusaka daripada bapak dia. So siapa yang dapat, ustaz? Dia dah mati, nak dapat apa? Siapa dapat? Waris dia. Waris dia. Okey, itu kalau kematian serentak lah. Okey, katakanlah anak ni mati dulu. Anak ni mati dulu, dia tetap dapat juga. Maksudnya kalau dia mati dulu, yang bapak ni tetap dapat, bapak dan anak-anak dia. Okey, katakanlah tadi dia dah meninggal, katakanlah anak dia meninggal, itu kes lain lah, itu daripada segi lain. Katakanlah anak ni dah meninggal dulu kan. Anak ni dah meninggal, katakanlah suami tu meninggal. Kita tahu suami, anak dah tak ada, tapi memang dia tetap dapat sebab dia bapak. Sebab dia bapak. Dia dah bapak kepada budak ni. Faham tak? Tuan-tuan nampak macam bela je kan. Susah nak faham kan? Ini bab sebenarnya dalam bab sekatan untuk tidak dapat pusaka, menyebabkan kematian. Salah satu contoh. Tuan-tuan ingat senang, tuan-tuan bawa kereta, faham tak? Yang tadi tu boleh faham tak sedikit kan? Sebab apa? Katakanlah macam tadi saya cakap, dia ada anak perempuan, tiba-tiba ada seorang lelaki. Itu kalau dia dah mati dulu. Maksudnya kalau dia dah mati kemudian, dan selepas itu orang lain mati, sebab itu orang lain mati, maka hijab ni tak ada. Itu terbahagi pada macam bapak ni tadi. Katakanlah anak dia dah mati dulu. Dia dah mati dulu, habis, betul tak? Habis kan? Jadi tinggal yang meninggal tadi, anak dah meninggal. Jadi sekarang ni bapak meninggal. Bapak meninggal ni dia tak ada waris lelaki, betul tak? Faham tak?
kes yang tadi tu. Katakanlah dia anak meninggal dulu. Bila meninggal dulu, siapa waris dia? Bapa dia. Tetapi bapa ni sebab tak ada waris lelaki. Faham tak? Dia tak ada waris lelaki, jadi waris perempuan. Jadi adik-beradik pun akan masuk. Itu yang saya cuba terangkan tadi. Faham? Macam blur je kan. Okey, tak apa. Dia sebab apa? Sama juga kes yang saya cakap tadi, dia ada 7 orang. Tiba-tiba lelaki ni meninggal dulu. Bila meninggal dulu, samalah. Kalau sama dia, bila dia dah meninggal dulu, tiba-tiba bapak dia meninggal. Faham tak? Bila bapak dia meninggal, maksudnya dia akan pergi ke adik-beradik sebab hijab dia dah hilang. Faham tak? Bila anak lelaki dah meninggal, tiba-tiba bapak dia meninggal, maka bapak ni tak boleh bagi semua kepada anak perempuan ni. Dia akan bagi kepada adik-beradik. Faham tak? Sebab hijab ni pada anak lelaki. Anak lelaki ada tak ada masalah. Tetapi bila kes yang macam tuan sebut ni bagus. Bila kematian serentak ni tadi, dia kalau serentak dengan suami sekali, itu lain cerita lah. Kalau serentak suami, waris dia siapa? Waris ni mereka ni tidak mewarisi satu sama lain. Tetapi mereka ni akan, anak-anak mereka, maksudnya kalau ada isteri akan dapat. Kedua-dua ni dia berbeza. Kalau anak lelaki ni tadi, siapa dapat? Mak. Dia kena buat satu-satu sebenarnya. Ini dia panggil munasakat sebenarnya. Dia berlapis. Dia berlapis. Jadi kita kena selesaikan yang anak dulu. Anak ni siapa yang dapat? Isteri, mak dia, suami dah meninggal. Serentak tadi. Jadi adik-beradik akan masuk campur. Sama juga suami. Suami ni tadi pun bila meninggal, anak dapat, anak perempuan ni tadi dapat, ataupun isteri dapat, dan adik-beradik pun sama dapat. Sama juga kalau kita bawa tadi, saya ulang sikit ni, kalau kita bawa kereta contoh. Bawa kereta pam. Kan? Kita hidup, katakanlah kita ni hidup, kita bawa sebelah bapak kita. Kita hidup, tiba-tiba double line. Kita potong aja lori tu, tiba-tiba bertembung depan. Pam. Kita tak meninggal, bapak kita meninggal. Tuan-tuan rasa kita dapat tak pusaka daripada bapak? Dapat tak? Okey. Sebenarnya tak dapat. Sebab apa? Sebab kita cuai. Double line tak boleh potong. Bila potong, maka itu dianggap kecuaian kita dan kita tidak berhak ke atas satu pusaka bapa kita. Kita penyebab kepada kematian. Ini pusaka. Faham? Kalau Ya, dia kira masuk dalam tu juga. Sebab apa? Peraturan dunia memang kita kena ikut, betul tak? Benda baik, betul tak? Kita mana boleh simply kita ikut kepala otak kita, kita buat. Itu kesilapan kita. Walaupun itu aturan dunia, tapi aturan dunia itu adalah baik, bukan jahat. Kalau kita kata aturan dunia, kita kata, tak apalah nak masuk surau ni, ikut suka akulah, aku buka kasut, aku lepak, dia kata boleh? Tak boleh, tak betul kan? Itu perkara yang tidak boleh, kita tak boleh buat. Jadi perkara ni baik tak? Kita double line tu maksudnya kawasan tu memang sibuk. So kita tak boleh potong. Bila kita potong, maksudnya kita telah melanggar. Dan itu dikira cuai. Bila kita potong double line, dia akan tengok apa kecuaian dia. Apa kecuaian dia? Kalau tengok memang bukan kecuaian dia, pump orang double line dan kita kena, maka kita berhak atas satu tu. Dia ikut situasi juga. Dia bukan senang-senang, dia akan ada fight lah dekat mahkamah. Dia akan beritahu, okey, ini dapat, ini tak dapat. Itu ada beberapa perkara penegahan dalam harta pusaka. Sama juga, kita bawa bapak kita masuk tandas kan. Bapak kita pop, jatuh. Dapat ke tak? Dapat tak? Kita bela bapak kita dah tua. Masuk dalam tandas, masuk dalam gerobok apa tu, apa dia panggil apa, lubang najis tu, pap, meninggal kita. Dapat ke kita pusaka? Bersambung di bulan hadapan. Abang Mi dah bangun, jadi saya terpaksa stop dah lah. Kan tidak kan kena aku kan. Okey. InsyaAllah kalau ada soalan boleh PM saya lah, tak ada masalah. Free je, tak apa. Tak ada cas apa-apa. Jadi insyaAllah saya minta maaf Abang Mi. Abang Mi saya minta maaf kali panggil lagi lah, jangan tak.
Jadi insya-Allah saya minta maaf, saya tutup majlis dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan kepada Ustaz Azizul menyampaikan kita sambung kisah insya-Allah. Insya-Allah, insya-Allah. Tapi kalau saya pun nak kongsi dengan cerita pasal kerusakan bahagian ni. Saya pernah kita namanya saya pun saya agree juga dengan jabatan tu, kenapa nak bagi bapak saudara tu dia tak suruh mana. Kenapa kena bagi? Tapi kena bayar RM5,000 bagi dekat anak raya pekan. Itu memang sudah lagi. Betul. So insyaAllah kita ada satu kuliah pada hari Khamis. Kami minta koordinasi dari kuliah bersama dengan Ustaz Azman Halim, semua Makhluk Fakir dan seperti biasa selepas solat Isyak kita mohon tuan untuk menjadi sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan terus solat.